Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua dan selamat sejahtera. Okey, saya tak buka video sebab internet tak berapa dah kuat. Jadi ada yang duduk dalam kampus? Saya doktor. Okey. Dalam okey? Okey. Ya, dengar berita semalam ada 70 lebih ke 60. Lebih kurang itulah yang positif. Harap duduk okey kan. Yang staff ataupun yang luar dia masuk. Jadi harapkan fellow kena ni lah, main peranan lah untuk setakat PKPD yang akan datang ni. Okay. Okay, semoga selamat lah semuanya. Baik, sebab dengar polis pelajar banyak juga yang terkesan sebab COVID ni. Baik, pada hari ini saya cadang untuk habiskan terus bab 6 dan bab 7 sebab bab 6 bab 7 ni yang ringkas saja. Okay. Cuma yang penting adalah bab 7. Bab 7 nanti kamu akan pakai untuk buat kamu punya proposal ataupun kamu punya storyboard. Okay. Jadi saya akan detailkan bab 7 tu lah. Jadi minggu depan kita masuk bab yang ke-8, lepas tu terus kamu boleh buat untuk assignment. Dia bagi seminggu untuk buat assignment. Okay. Assignment tak usah pun, senang je. Okay, tak apa, lepas kalian saya akan bagi kamu punya rubrik macam mana nak buat assignment yang video last kali tu. Okay. Tapi sebelum tu kita kena habiskan dulu untuk silibus bab 6 dan bab 7. Yang penting bab 7 supaya kamu faham apa yang kamu akan perlu buat dalam assignment nanti. Okay, setakat tu boleh? Boleh doktor. Okay, baik. Okay, bagi yang baru masuk, kita akan mula dengan bab yang ke-6. Dan saya tidak akan buka kamera sebab internet dia, kalau buka dia nanti dia lekat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang bab ke-6, IR 4.0 ataupun IR daripada 1 sampai 4. Okey, kita akan pergi satu-satu sampailah yang penghabisan. Okey, sebelum tu saya lupa nak maklumkan. Okey, video ni saya rekod dan saya akan letak dalam YouTube dan kamu boleh tonton kembali lah untuk nanti kita akan untuk kemudian. Okey, tentang revolusi industri dan kesannya terhadap kemanusiaan. Okay, apa yang kamu akan belajar dalam bab ni adalah tentang perkembangan daripada 1 sampailah ke 4. Lepas tu isu terkini dalam IR 4.0. Okey, apa itu IR? Ataupun revolusi industri. Ia adalah istilah yang diperkenalkan oleh Arnold Toynbee. Okay, mula daripada tahun 18 lagi. Mula daripada Arnold Toynbee lahir pada 1889 hingga 1875. Dan kalau kita tengok sejarah balik IR 4.0, dia mula daripada tentang kereta api steam dan mekanisme, mekanasi, mekanisme lah. Dia mula daripada air lah. Yang satu dia punya inovasi terkenal pada IR 1.0 adalah kereta api steam. Itu menggantikan arang. Itu yang pertama. Okey. Dan kenapa pentingnya revolusi industri ni? Sebab semua negara adalah bergerak ke arah negara maju. Dan negara maju perlu pergi kepada kemajuan industri. Jadi tak boleh bergantung pada semata-mata kepada pertanian ataupun peternakan.
ataupun dalaman, industri dalaman, dia perlu pergi kepada menjadi negara industri supaya dia dapat lebih membangun, dapat menuju status negara maju. Itu juga yang cuba dicapai oleh Malaysia pada dalam Wawasan 2020. Cabaran ke-6, dia cuba mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Masyarakat yang memiliki bahan tinggi, masyarakat yang bukan saja menjadi pengguna teknologi. Dan setakat ni kita masih cubalah untuk mencapai ke arah status negara yang mengaplikasikan sains dan teknologi secara lebih kerap lah. Dan UTM adalah salah satu tonggak lah. UTM ni dia pillar dia kan, sains dan teknologi, dan banyak juga inovasi yang dihasilkan oleh UTM. Jadi seperti yang saya pernah katakan, kalau kamu minat dalam bidang sains dan teknologi, UTM adalah tempat yang terbaik. Kamu punya inovasi akan dihargai dan diterima dengan baik di UTM. Dan kamu boleh collaborate dengan industri yang ada kolaborasi dengan UTM. Industri yang sedia menjadi orang panggil adjung, profesor adjung di UTM. Banyak alumni yang telah berjaya di luar sana yang kembali menyumbang pada UTM. Dan kalau kamu ada inovasi, UTM boleh bantu kamu untuk mengembangkan kamu punya inovasi. Macam produk makeup apa semua tu kan. Itu robotik. Itu semua produk-produk yang UTM support lah. Dia bagi orang penuh. Okey, untuk pengembangan dia ada 1, 2, 3 dan 4. Belum ada 5 lagi lah. Setakat ni kita masih ada 4. Yang pertama adalah mekanisme ataupun power steam. Steam power. Yang terkenal adalah kereta api elektrik lah. Kemudian yang kedua, mass production. Massive production, assembly line dan electricity. Yang ketiga, bermasuk komputer. Kalau kita ingat 3 ni, yang komputer ni yang besar-besar gedabak tu, itu ketiga lah. Kemudian sedikit sebanyak dia berkembang menjadi lebih nipis dan sebagainya. Yang keempat sekarang adalah tentang cyber physical, ataupun lebih kepada pengkayaan internet lah. IR1 adalah daripada kurun 18 hingga 19. Itu masa dia berkembang lah. 60 sampai 1830. Dan kemudian 2 daripada 19 sampailah kepada 20. Dan 3 separuh kurun 20. 21 adalah yang sekarang lah, IR 4.0. Kena tahu lah apa dia punya tarikh ni supaya kita nanti kalau tanya dalam kuis apa semua, kamu jawab lah. IR 1.0. Bila kita kata tentang IR 1.0, dia lebih kepada penggunaan air ataupun wap ataupun panggil steam. Steam. Itu yang kita kena ambil dia punya satu rekaan yang paling hebat pada zaman tu adalah kereta api steam. Benda ni lah yang menjadi membawa perubahan besar kepada sistem angkutan. Kita tak pakai lagi arang tu, tapi bila ada steam ni, mana semuanya bergantung pada semua dia beralih kepada steam engine. Kita mengambil revolusi lah. Kemudian yang kedua adalah tentang kuasa elektrik. Kuasa elektrik ini mengembangkan sektor penghilangan dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak tamadun manusia ni berkembang mulai revolusi industri. Kemudian yang ketiga adalah teknologi maklumat, komputer dan sebagainya. Daripada yang ayat kedua, elektrik, barulah pergi kepada komputer pada zaman yang ketiga, iaitu separuh kurunnya
20 kan, kurun ke 21. Dan yang terakhir daripada kurun ke 21 adalah revolusi ketiga, iaitu teknologi automasi. Pada akhir revolusi ketiga tu, separuh kurun ke-21 adalah tentang teknologi automasi, iaitu mesin jentera, mesin ataupun jentera ataupun robotik apa ni lah. Okey, yang boleh mengeluarkan mass production, yang boleh buat banyak yang mana menggunakan program komputer tertentu, mana tangan-tangan robot apa semua tu, mana boleh bekerja secara lebih besar, boleh buat pengeluaran ataupun boleh buat production dengan lebih banyak. Okey, contoh macam buat kereta dan sebagainya tu, dia menggunakan tenaga kerja daripada mesin dan jentera yang boleh bekerja dengan sendiri, apabila dia diprogramkan. Okey, revolusi ketiga juga dipanggil sebagai revolusi alam digital. Kemudian bagi yang keempat. Okey, yang keempat adalah kesinambungan daripada yang ketiga. Di sinilah munculnya cyber physical system. Okey, sinilah ada Internet of Things. Okey, artificial intelligence dan sebagainya. Okey, ataupun kita lebih pada sini adalah era kemajuan ataupun lonjakan penggunaan internet lah. Di sini semua orang dah pakai peranti-peranti atau perisian yang berasaskan kepada internet. Kalau dia punya berkaitan dengan intelligence, AI, itu lebih advance daripada yang ketiga. Okey, ini akan terangkan tentang perkembangan IR 4.0. Okey. IR1 ataupun IR1 adalah asas kepada perkembangan revolusi yang seterusnya, iaitu 2, 3 dan 4. Okey, manusia pada zaman IR 1.0 hidup dengan tanpa bantuan mesin. Jadi daripada 1.0 muncullah mesin-mesin yang memudahkan kehidupan manusia. Mudah sikit daripada penggunaan tulang pakrat. Itu yang pertama. Manusia masih lagi mencari tapak lah macam mana nak memperkembangkan penggunaan sains dan teknologi ataupun mesin-mesin untuk membantu pekerjaan. Okey. Jadi IR 1.0 bermula dengan penciptaan mesin pemintal benang, seterusnya mesin menenun. Lepas tu enjin steam. Kemudian barulah terciptanya bila dah dapat satu bentuk mekanisme untuk pengangkutan yang lebih cepat, barulah ciptanya jalan raya, jalan kereta api untuk memudahkan hantar barang dan sebagainya. Kemudian antara ciptaan yang paling terkenal adalah flying shuttle, water frame, spinning jenny. Ini semua adalah mesin-mesin yang seperti yang saya kata tadi berkaitan dengan steam power. Okey. Kemudian kita pergi kepada IR 4. Di sini. Okey, kemudian kita pergi untuk lebih lanjut, senang nak faham. Kita pergi dulu kepada IR 2.0. Untuk 2.0, iaitu era electricity. Okey. Di sini orang ramai ataupun pakar-pakar mula eksplorasi sumber semua jadi. Macam mana kita nak pakai, macam mana kita nak hidup dengan lebih selesa, nak wujudkan sumber elektrik supaya ada lampu dan sebagainya. Tak kita nak pakai selama-lamanya kepada minyak kan. Jadi di situlah memerlukan kepada inovasi daripada saintis ataupun para pengkaji.
Kemudian terciptalah penggunaan baja kimia organik. Baja kimia organik untuk digunakan sebagai baja. Maksud adanya bahan letupan, adanya penggunaan terowong, minyak kuari, kemudian elektrik untuk industri, kapal besar, kapal selam, telegraf, lampu, basikal sebagai medium pengangkutan utama. Jadi yang paling signifikan adalah penggunaan electricity. Inilah yang membawa kepada perkembangan sektor penghilangan dengan cara besar-besaran. Okey, dan bermula daripada yang kedua, bidang perubatan ataupun dengan ada electricity ni, setiap bidang, bukan sahaja bidang perubatan tapi bidang semua bidang boleh berkembang dengan maju dan kerja menjadi lebih efisien. Dan seterusnya kita pergi kepada IR 3.0. Okay, 3.0 adalah era digital. Era digital. Jadi sinilah semua benda yang sebelum ni ada secara fizikal. Okey, mesin-mesin yang orang kata bersifat kita kena kayuh benda tu, ataupun kita kena tekan benda tu baru dia berjalan. Okey, bila masuk 3 ni, mana kita pakai perusahaan komputer saja, benda tu boleh berjalan. Kita setting saja apa yang dia perlu buat. Okey. Jadi di sini sektor perindustrian berubah menjadi daripada perkilangan tradisional kepada perkilangan industri berasaskan teknologi yang canggih. Perkara paling utama adalah perubahan dalam aspek teknologi, komunikasi dan tenaga, ada penggunaan juga wireless. Kalau pada zaman yang pertama dan kedua kita tak kenal pun apa itu wireless, apa itu internet. Jadi tiga ni dah diperkenalkan tentang teknologi internet. Okay. Di IR3 ni lah yang berkembang, yang munculnya beberapa jenis teknologi ataupun satelit, pengekalan data bandar, peranti pengumpulan data, jaringan internet, robot dan 3D printing. Di timur, pada zaman 3 ni lah munculnya kereta peluru, Shinkansen. Dan berjuta-juta pekerjaan berjaya diwujudkan melalui IR 3.0. Okey. Dan kita beralih daripada era internet pergi kepada IR 4.0. Bila kita cakap tentang 4.0 aja, ia adalah lanjutan daripada 3.0. 3.0 lebih kepada apa? Orang lebih kata pada zaman awal lah, pada zaman penggunaan internet. Tapi 4.0 itu lebih daripada itu. Dia melibatkan kemungkinan fizikal, digital dan sistem. Seperti biotech, robotik, kenderaan automatik, Internet of Things, peranti pintar dan lain-lain. Itu yang kita dapat pada IR 4.0. Mana penggunaannya lebih advance, seiring dengan zaman. Mana kita pergi kepada orang kata lebih majulah. Segalanya di hujung jari dan teknologi berada merata-rata lah. Kita boleh tengok macam-macam dan kita boleh pakai macam-macam. Okay. Pada sini contohnya seperti sistem integration Internet of Things yang kamu pakai tu, yang Lazada apa semua tu kan, Shopee, itu Internet of Things, kita boleh cari macam-macam di internet dan beli. Okay. Kemudian simulation, additive manufacturing, cloud computing, cyber security. Itu yang inovasi yang berlaku pada IR 4.0. Okey. Ini contoh macam tadi sama je. Okey, apa itu Cyber Physical System? CPS.
Saya pasti kamu lebih pakar dalam benda ni, cyber physical systems, kan. Tapi secara ringkasnya adalah kerangka untuk mendekatkan hubungan komunikasi antara peranti fizikal dengan dunia cyber. 5C adalah tahapnya seperti connection, conversion, computation, cognition and configuration. Ia boleh memantau proses pembuatan secara atas talian. Okay. Guna Internet of Things, segala benda yang ada dalam internet. Okay. Jadi bukan Internet of Things. Okay. Jadi apa yang penting di sini untuk penggunaan ataupun untuk perkembangan daripada segi IR dan sebagainya ni, semuanya adalah bergantung kepada kefahaman kita. Bergantung kepada kefahaman kita. Adakah kita menjadi tuan kepada teknologi ataupun teknologi menjadi tuan kepada kita. Adakah teknologi yang kita hasilkan masih lagi ada nilai keagamaan yang mengawal segalanya ataupun kita membeli. Kalau kita boleh tengok dalam cerita Terminator, di mana mesin tu yang akan jadi raja. Kita semua akan jadi macam dia punya tawanan. Jadi semuanya bergantung kepada kita sendirilah. Setakat ni belum adalah yang menggunakan robot sebagai tentera. Setakat ni masih lagi manusia lah. Sebab bidang ketenteraan ni satu benda yang sensitif kan. Takut pula kalau robot berbadan tadah. Okay, mungkin kita belum sampai pada tu lagi. Mungkin 5.0 dan 6.0. Okay. Tapi daripada awal 1.0, daripada awak steam, kemudian kepada electricity, kemudian kepada elektronik yang 3.0, kemudian pergi kepada 4.0, orang kata lebih kepada advance punya teknologi, biotech dan sebagainya. Okay, AI dan sebagainya. Jadi yang apa kita perlu faham, macam mana kita mengawal teknologi itu. Maknanya semua benda boleh kita dapat secara hujung jari. Jadi yang penting kan macam mana kita mengawal. Macam mana kita nak tangani satu isu yang berlaku. Okay. Kawalan masa, kawalan apa yang kita tengok, okay. Apa jurang dia. Jadi daripada penggunaan daripada kekayaan ataupun daripada kemajuan IR ataupun revolusi industri ni, kita memerlukan satu ekosistem baharu yang lebih adil dan saksama supaya semua orang boleh pakai dengan baik, boleh dapat kesejahteraan hidup, boleh hidup dalam dunia yang lebih baik. Jadi semua tu bergantung kepada etika dan nilai. Itu yang kamu akan buat dalam topik yang akan kamu pilih nanti. Okey, dari setiap isu yang kamu pilih tu, kamu akan nilai dia daripada perspektif etika dan nilai. Kamu akan buat analisis apa apa isu yang ada dalam satu-satu teknologi yang kamu pilih, isu yang kamu pilih. Okey. Contoh tentang teknologi IVF, apa isu yang ada dalam tu? Okay, macam mana kita nak tangani benda tu? Okay. Itu yang kamu perlu buat nanti. Okay, kita tak boleh lari daripada kemajuan industri. Kita kena ikut seiring. Tapi yang penting sini macam mana kita nak kawal. Jadi, aspek kawalan, aspek memahami industri, memahami teknologi dari segi roh ni adalah menggunakan prinsip etika dan nilai. Jadi etika dan nilai ni yang jadi asas kepada orang panggil kepada kawalan untuk kita mengawal perkembangan sains dan teknologi secara kendiri lah.
Maknanya teknologi itu terus berkembang, tapi macam mana kita cara untuk kita adapt dengan perkembangan sains dan teknologi. Adakah manusia akan menjadi mesin ataupun uh, mesin uh, yang yang mengawal manusia. Jadi dari situ timbul banyak isu-isu kemanusiaan, okay? uh, keprihatinan, keadilan, kejahatan, kemesraan, kesejahteraan. Jadi benda-benda sebagai satu manusia. Kalau benda-benda ataupun robotik apa semua ni, insect apa semua ni, dia tak ada tentang uh, uh, naluri kemanusiaan tu. Jadi sebagai akhirnya, okay, menggunakan prinsip nilai dan etika, dan apa yang kamu akan buat nanti adalah untuk mengkaji isu-isu yang ada uh, dalam topik yang kamu pilih, topik yang berkaitan dengan uh, jenis-jenis teknologi yang kamu nak kaji nanti, kait dengan etika dan nilai, dan kamu akan tengok, kamu akan timbang macam mana kita nak berinteraksi dengan teknologi yang sedia ada. Okey. Supaya kita tidak akan menjadi manusia tanpa roh, tanpa roh, guna mengikut je teknologi, ataupun kita gagal menginsankan teknologi. Sebaliknya manusia pula yang ditukar menjadi jentera ataupun teknologi. Jadi sini term yang penting adalah menggunakan etika dan nilai, kita cuba untuk menginsankan teknologi. Bukannya kita yang menjadi mesin. Okey. Okey, habis. Jadi saya harap kamu faham berkaitan dengan yang tu. Ada soalan? Topik yang ke-6. Ini semua pelajar teknologi kan, pelajar UTM berkaitan dengan teknologi. Jadi saya harap kamu boleh faham lah topik-topik yang berkaitan dengan AR ni, sebab kamu pun lagi belajar benda tu kan. Okey, setakat tu okey? Baik. Tengok ada tangan ni. Okay, I will stop recording untuk topik yang ke-6.